Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi cerita dalam penjara. Okey, aku minta maaf kat abang kalau kata ada setengah-setengah konten yang macam boring ke apa ke, ataupun yang agak terlajak ke. Terlajak perahu boleh diundur kembali, terlajak kata-kata. Saya minta maaf, moga Allah dan anda ampunkan saya. Baik, jadi kita macam biasa, memang kita buat ni hanya untuk menjadikan iktibar dan sedikit sebanyak boleh jadi famous sikit. Terima kasih. Masya Allah. Saya tak tolak sebagai seorang manusia kan. Baik. Hari ni kita nak cerita pasal apa? Banyak sangat brother-brother kat luar dan kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang minta cerita pasal fight. Saya ni kalau boleh tak mau nak cerita sangat bab-bab keburukan. Tapi kita ambil lah perkara ni supaya dapat menghadirkan, Allah hadirkan rasa gerun kepada saya dan semua untuk masuk dalam penjara. Baik. Dengan niat tak ada nak jatuhkan mana pihak. Baik. Dalam penjara ni, dia akan ada toke-toke. Istilah toke-toke kan. Baik, setiap toke ni dia akan ada benda yang dia boleh provide dari dalam penjara. Contohnya makanan, gula. Bayangkan satu toke kalau anak buah dah ramai, 20 orang, dia boleh support setiap-tiap pagi tak makan kanji yang kosong. Dia makan kanji dengan Maggi ni toke support. Serabut Maggi ni macam tak ada. Ni, tuan-tuan jangan duk gelak. Serabut Maggi kat dalam ni dia jadi harga. Jadi makan sedap kalau kita duduk bawah toke. Baik, toke ni first kali dia akan ada orang-orang kuat dia. Selalunya satu bilik 4 orang atau 3 orang. 2 orang ni adalah kereta kebai dia. Kereta kebai dia, accountant dia, merangkap SUK dia, semua boleh buat. Jadi kereta kebai ni maksudnya adalah bodyguard ataupun fighter. Dia kereta kebai tak semestinya badan besar, tetapi dia kebanyakan orang dia pilih badan besar lah untuk nak jaga toke-toke ni. Tuan-tuan, toke-toke ni selalunya kalau India, dia kata kepada dia India lah. Bilik dia mesti nak India. Melayu pun Melayu. Cina pun Cina. Cuma kalau sebelah Penjara Penang sana dulu, zaman dulu 441 ni banyak fighter-fighter daripada warga kalangan-kalangan orang Cina. Sekarang ni saya tak nampak. Sekarang banyak orang India pun banyak. Dia ada dia punya susunan organisasi dia tersendiri. Jadi tuan-tuan, toke-toke ni depa duduk je di dalam penjara tapi bisnes di luar masih jalan. Kan. Sekarang punya dunia gangster dia tak macam dulu, tak macam hang jebat, hang tuah bertakik-takik kan. Lah ni dia banyak pakai psycho and banyak pakai money order dia panggil. Baik. Jadi dalam penjara ni kalau tuan-tuan nak tahu kan, cerita dalam penjara ni dia ada upah. Upah satu lubang, waktu saya duduk dulu, satu lubang is satu tikaman. Faham? Saya nak cerita ni bukan saya nak abang kata bagi orang sampai tak. Saya nak minta Allah hadirkan kegerunan pada orang-orang yang nak cuba nak buat ni. Aku masuk dalam, sekejap aku tak boleh fight, kena tikam. Tak payah. Elak daripada buat benda-benda yang jahat yang boleh melibatkan kita ke dalam penjara. Satu lubang, ketika saya dulu, satu lubang ni kira satu tikaman lah. Dia panggil, dia punya code word satu lubang. Satu lubang ni upah dia lebih kurang 150 ataupun 200. Nak beritahu. Jadi murah je tuan-tuan. Harga ni kan. Tikam ni tengok kadang-kadang ada terjadi ketika time master pagi. Time master pagi tu nak tunggu kan. Pasal kami pagi-pagi kami akan selawat. Hasbi Rabbi Jalallah. Jadi hak mana masuk yang tak tahu zikir-zikir ni semua tahu. Lepas tu sambung Allahumma salli ala Muhammad Tibil kudu selawat syifa. Selawat semua kita dapat tahu belajar. Pagi-pagi ni banyak orang mengantuk. Pagi-pagi ni lah yang banyak jadi job kadang-kadang. Bila orang galip kan, yang mana yang diupah untuk kena ni tadi, tengok oh, dia akan jadi kalang kabut. Sebab pagi tu orang nak mengantuk, dia akan jadi kalang kabut. Lepas tu orang yang buat tu dia tahu dah bila dia bagi, dia tikam. Lepas tu warder akan masuk. Dia akan kunci pintu. Berbam. Tahu dah kalang kabut lah. Kadang-kadang kita duduk sayap sini, dia dalam penjara ni dia cepat trigger. Kita dengar, macam kalang kabut. Pam, sana jadilah. Sana tiba dah. Pum. Sana tiba. Pum. Jadi, orang-orang yang buat job ni, dia dibayar di luar lah. Maksudnya bukan kat dalam kita tak ada duit, tak ada apa, tak ada nilai, tak ada kertas, keping. Dia bahasa dia panggil keping. Jadi setengah-setengah orang ni dia pun serabut kepala juga. Dia pun nak belah anak bini dia kat luar juga. Jadi tuan-tuan jangan cari pasal dalam. Cari pasal. Jadi toke-toke ni lah yang dia macam setiap sayap, satu blok,
dia akan ada satu taikor ataupun orang besar. Selalunya toke-toke ni lah. Ada setengah-setengah blok, dia akan ikut sayap. Okey, sayap ni toke dia ni, toke dia ni. Ni budak-budak dah jangan cari pasal. Okey. Dia hidup dalam penjara ni, kita tak boleh terlampau laju sangat, tak boleh slow sangat. Kita tak boleh nak ampuh sangat. Kalau kita rasa kita kuat, kita fight, kita memang fighter. Kita rasa kita macam Khabib tu kan. Dalam penjara tuan-tuan, kan, dia boleh main pengaruh. Kuat macam mana pun tuan-tuan dan perempuan, jangan bagi satu blok atau satu sayap. Satu sayap tu ada 100 lebih, 90 lebih. Bayangkan tuan-tuan mampu ke nak lawankan 90 orang. Bak kata dia, kan gajah pun kalau kena kebun tumbang. Jadi kalau kita boleh fight, simpan ilmu fight dalam kita untuk mempertahankan diri. Kan? Selalunya toke-toke ni dia akan tengok orang yang betul-betul boleh jaga dia. Okey, selalunya kalau jadi curfew ataupun jadi rusuhan dalam blok, toke-toke pun ada juga kena guling kan. Dengan dia yang paling kuat sekali sebenarnya dia bukan fighter ataupun tukang tikam, toke apa. Dia paling kuat adalah orang-orang biasa ni. Apabila depa kena tindah. Yang tuan-tuan tengok dalam filem tu sebiji jadi dalam penjara. Bila dia kena tindah, dia ramai-ramai, 1-2 orang lama, dia boleh hasut semua orang, kan? Lumpuhkan kartel-kartel ataupun toke-toke ataupun kata kebai. Jadi nak jadi kata kebai ni dia bukan nak jadi Sansim. Dia buat kerja dah aja. Tapi kami ni dulu diajak oleh orang lama toke. Apa-apa jadi berapa. Sebab tu toke ni dia akan baik dengan orang semua orang. Dia ada sebulan sekali buat kenduri. Dia orang yang ada duit, dia akan orang yang ada duit. Orang mana bilik mana susah. Bilik ada yang toke-toke boleh tolong orang luar ni. Dia kena tangkap, bil rumah dia tak kena potong semua. Toke ni suruh orang luar pergi bayar. Ini adalah contoh-contoh toke-toke yang baik-baik. Bukan semua toke-toke hati jahat, hati buruk, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Kebanyakan toke baik-baik. Sebab bila dalam penjara ni kita nak marah apa, nak harap kata kebaik kita, geng-geng kita punya dia ada kita punya tanker, dia ada kita punya account bank, kita punya store kan. Benda-benda ni saya tak ada cerita untuk tuan-tuan, tapi nak bagi tahu dia ada organisasi tersusun di dalam penjara. Okey. Baik, apabila toke-toke ni selalunya orang respect lah. Tapi bila toke yang orang tak respect, jaga. Walaupun dia ada fighter yang kuat, satu orang fighter boleh fight dengan 4-5 orang. Tetapi kalau 90 orang, satu sayap, sabu dia, time master, dia susah. Jadi kita ni, bukan kita lah. Kalau kerja bodyguard ni ataupun kereta kebai ni, kerja dia mempertahankan toke dia. Orang tikam toke dia selalunya yang kerja-kerja ni macam bekas-bekas komando. Kita ada bekas-bekas askar bekas komando. Kita belajar daripada dia lah. Daripada bekas paskar. Mereka ni paskar komando. Mereka semua mereka belajar. Dia panggil kawal rapat. Kita iring dia kan. Mereka biasa buat bodyguarding. Saya dulu waktu sebelum masuk penjara pun biasa ikut buat bodyguarding. Saya ada belajar dengan bapak saya. Tak ada lah kursus direct dengan penjawat awam ni. Tapi bila you anak ex-komando, you belajar semua mempertahankan diri. Macam mana nak bawa orang, nak escort orang. Dia ada escort. Kalau yang escort betul-betul mahal, gaji dia berapa. Ini semua kita belajar. Saya belajar lah sebelum. Jadi duduk dalam penjara kita tahu. Kalau jadi bergaduh, jadi apa, nak jadi apa, kita akan tolak kita punya toke. Atau diri kita akan masuk dalam sel kita akan tutup pintu. Gedebam. Itu adalah yang pertama sekali. Orang lama, orang pandai. Kalau jadi curfew, kalau dia tahu ada orang tak puas hati kat dia, jadi nampak macam nak jadi kelang kabut. Kita suasana dalam penjara ni dia boleh nampak nak jadi kelang kabut. Dia daripada relax lagi, kadang-kadang ada mulut orang bercakap, ni lagi mulut orang dia bercakap, dinding semua bercakap, gayuh semua bercakap ni. Selalunya kita kena jaga-jaga. Kita kena jaga-jaga. Lagi satu, kalau zaman sekarang, penjara sekarang bukan macam penjara dulu lah. Orang tak suka kalau ada simpan adik-adik ataupun liwat. Yang mana adik yang bagi dengan diri dia sendiri kan. Lepas tu yang ada tukang liwat pula. Selalunya dia akan bercakap. Kalau toke ataupun abang-abang yang jaga di sayap tu tak ambil tindakan, dengan mereka kena guling kan. Selalunya kita dengar rumus. Orang akan bercakap. Kita pun ada orang kita. Setiap bilik kita akan ada orang kita. Selalunya kalau toke-toke dia akan tahu. Mereka ni akan sampai, bang jaga bang. Sekejap lepas asak mereka ni memang nak guling kosong. Kita tahu dah lepas asak kita standby. Ini adalah pengalaman lah kan. Lepas asak ni bayangkan 4 orang nak lawan 90 orang. Kita ada masa bapak saya ajak, kita tidak boleh gunakan kekuatan. Kita kena gunakan akal fikiran. Guna kekuatan mampu. Kan? Dia bukan macam Dragon Ball kan. Super saya peringkat kedua, super saya Kamehameha, tak ada mohong. Kan? Dia bukan macam John Wick. So saya kata John Wick ni dia tak wujud.
Lepas tu kalau nak nampak nak jadi kelang kabut sikit, kita akan tolak toke atau bos kita ni masuk dalam dalam sel. Dan kita akan tutup kan, gerbang. Bila tutup, siapa pun tak boleh buka. Tapi selalunya bila jadi curfew macam ni, jadi kecoh macam ni, orang-orang yang tak mau diterima atau blok ni, kan, dia semua ni dia pakai panggil Tuan Mai. Tuan yang in charge of the day lah. Selalunya 3 paku atau 1 kerang lah. Tuan ni akan mai, dia akan bawa satu surat yang tadi semua kena tutup asingan. Selagi kita akan cerita pula asingan. Dia panggil penjara di dalam penjara. Bukan penjara janji awi no. Dia penjara dalam penjara. Setengah orang kata dah, aku dah duduk dalam penjara dah, aku nak buat salah, mampu hipi lah. Jangan tuan-tuan. Elok-elok ada nikmat kena penjara dalam penjara. Kalau penjara yang lama, dia ada bilik gelap. Bilik gelap ni lagilah, ya Allah. Lagi tak nampak apa. Duduk dengan semut, bercakap dengan semut. Ni, boring duduk dalam. Saya tahu lah, saya cakap dari pengalaman ni. Semut lalu ambil roti pergi ke semut, cakap dengan semut. Lagi apa China jangan gaduh-gaduh. Pandai nasihatkan semut jangan gaduh, tapi sendiri bergaduh. Itulah. Jadi itu di antara fight yang besar-besaran. Juga kalau nak fight, kadang-kadang ada juga yang bergaduh dengan warden ni. Tapi sebenarnya kalau nak bergaduh dengan warden ni, UKP dia akan ramai kan. Depa ni, Allah bagi satu kegurunan kepada depa ni. Sebab mereka buat kerja tuan-tuan. Mereka main kerja pagi, ada bacaan doa dengan niat mereka kerja mereka yang lain. Ada pernah terjadi rusuhan antara warden dengan banduan. Banduan ni tuan-tuan, dia nak abang macam mana? Kita tak ada senjata. Adalah pisau penyang tu paling rare dapat pisau yang roket-roket, pisau betul. Contohnya pisau dapok kan. Itulah yang paling ni. Tapi UKP mereka main, mereka pakai guard, helmet, pakai dengan pelindung yang kaca tu, plastik tu. Lepas tu dia bawa cota bukan cota dulu, cota perang. Depa ada gun taser kan. Depa kalau jadi curfew, tuan-tuan dengar depa punya kasut, depa punya brok. Sini pun ketak lah, fighter macam mana berketak. Okey, ada lah yang kita satu hati. Kita tak ada apa, kita ada lah kayu-kayu hak katak dah 3 kali patah. Kita tak ada senjata, melainkan kalau kita ada je senjata kata kita, okey. Sebab kita bukan nak apa. Kita bukannya kebai ke apa ke jenis manusia biasa juga. Ada sakit, ada rasa daging ni dia akan hantar rasa sakit, efek dia ada. Jadi biasa jadi curfew, biasa jadi rusuhan. Kita boleh tengok, tentu kita boleh tengok hak mana ramai. Okey, kita bersatu, kita semua ni. Dengar prok. KP dia pakai ketok. Pak. Dia pakai gerun kan. Memang depa ni di training macam ni lah, saya ingat kan. Depa dah cara depa nak gerunkan 100 orang, nak gerunkan ni apa orang. Okey, nak suruh ni pom. Dia akan masuk, dia akan kata menerap, depa akan menerap, suruh tangan belakang. Pijak kita Yang mana hak yang mana kita boleh tengok dalam ramai ni 90-100 orang, hak yang mana lah termasuk saya pun bukan fighter juga kan. Hak mana yang kata jom lagi UKP main, kita bersatu kita boleh menang. Mau mengarut lah, betul tak? Boleh nampak lah lagi tinggal sampai 3-4 orang. Sampai dia bukan semua dilahirkan untuk menjadi barisan yang depan. Saya tak kata. Ada juga fighter yang surrender awal apa dah. Yang kita ni sebenarnya bodoh lah juga. Ada 3-4 orang yang daripada orang mamai 3-4 orang lah nak fight apa. Hang berdiri, dia masuk, ada seorang berbaring tangan. Hang kena, kalau curfew hang kena berbaring ke menerap? Hang menerap, dengan menerap tangan kena buat ni. Hang tak, siapa yang duduk berdiri dia masuk dia akan katok pula pecah-pecah. Sebab apa? Sebab hang tak ikut arahan, sebab dia dah curfew, dia dah beritahu. Dia kata, okey, banduan, duduk tempat masing-masing. Duduk dalam keadaan master. Semua bandar menerap, kepala tengah atas. Kepala di belakang kepala. Dia akan bagi arahan dulu. Dia bagi 3 kali. Tak ikut. Dia masuk. Prak. Dia tak apa. Dia ada tu. Kapten Amerika punya besar tu. Kita tak ada apa. Togel tu lah. Nak harap semangat lah. Tak boleh tuan-tuan. Saya cerita daripada pengalaman. Saya cerita daripada realiti. Inilah yang betulnya. Bukannya kita bukan jenis buat apa. Tak ada. Kena tu. Kali pertama, baik. Kali kedua pun. Kali ketiga, angkat tangan ni. Dia panggil buah apa? Buah pelepas. Buah angkat tangan. Tak tadi lah. Hak tu saudara. Dulu, saya sekali masa penjara Penang, tahun 2005. Tahun 2005 ni memang tahun nak core tuan-tuan. Dia punya sejarah.
Saya masuk cave macam ni, dekat dalam ni cave banyak gila-gila lagi. Bunuh ramai-ramai, potong kerat, bubuh orang dah layak, bagi karen orang dah layak, macam-macam cave. Lepas tu dulu kat Penang dia ada satu token Melayu, satu India, Cina punya. Dia balance lah dalam Sihol. Sihol ni dia kalau tahu dulu Penang, sat-sat lagi. Tapi di dalam Sihol ni dia ada satu lagi jenis fight dalam penjara ni. Satu lagi dia panggil buka ring. Ataupun dia panggil kutip. Bila kita kutip, okey, contohnya, okey hari ni bos bayar. Abang kata, Mak, satgi hang ambil di mana di bilik sekian-sekian. Okey, satgi bila habis master apa semua, orang lain akan ambil dia. Ni Ahmad. Okey, dia ni ketat, tak ada tahu dah satgi mana nak kena. Masuk dalam, kita akan ajak dah, okey lah ni hang mari kita main-main. Selalunya orang yang di upah tu ni memang orang boleh fight. Bekas-bekas aku tahu tentera street fighter kan. Bekas-bekas orang yang biasa naik ring, orang yang tahu macam mana nak handle fight. Ada juga fighter-fighter yang kuda tua ni kan, kuda tua. Dia boleh fight, dia ada pengalaman. Tapi dia penat. Contohnya saya bukanlah fighter tapi saya pun penat lah. Kalau kata lama-lama orang nak ajak saya claim, saya tak apalah menang lah kan. Kita tahu kemampuan diri kita. Kita diajak jangan malukan, jangan jatuhkan maruah kita. Tak boleh ke tak boleh. Dalam tu ada beberapa nama lah yang memang fighter gila-gila, yang memang tangan cepat. Memang hukum fight ni satu je, menyerang dan diserang kan. Orang yang menyerang ni, orang yang diserang ni dia memang kena pandai jaga, memang kena block. Memang dia punya muka ni, kita punya muka ni memang kita kena block. Betul-betul block. Sebab apa? Dia ada 2-3 tempat kan. Sebab tu kalau tengok dalam penjara, kalau saya tengok orang yang tulang ni dia tak patah lagi, kita kena main hari-hari. Katak kita buang hilang kita punya. Sebab bila kena sini kita mata kita akan berayak tau. Ni CCTV kita, bila CCTV kita kelam memang kita kena. Lepas tu di belakang ni jangan main melawak ni. Di sini kan, di antara ni kan. Sebab tengok orang yang KO kan. Dia betul KO dapat sini, memang dia akan boleh lucu, dia akan jatuh ataupun direct ni kan. Direct punya punch ni betul muka ni, hidung memang selalunya berdarah lah. Jadi benda berdarah ni biasa. Yang sampelnya dia dia ada tukang cuci. Bergaduh berdarah-berdarah ni. Okey, token banyak siap dah. Bayarlah apa ke tembakau ke apa ke. Okey, tukang cuci siap darah apa semua ni. Okey, hak mana yang fight secara one by one. Fight berkumpulan ni memang selalunya payah jadi. Tapi kalau jadi, dia akan bunyi siren tu. Kalau fight di antara selalunya yang jadi ni, kalau dekat dalam ni banyak kaum lah kan. Tapi kita tak cerita secara lanjut lah. Tapi kalau jadi pun dia akan jadi besar. Time jadi tu kita boleh tengok tuan-tuan. Hak mana yang cengeng, yang mana hak diam saja tapi berani, hak mana cakap saja tak berani. Macam saya lah, saya cakap saja, saya bukan berani pun. Tapi kita boleh tengok orang. Time tu semua senjata dia buat keluar. Time tu kita boleh tahu lah, okey, bilik ni ada berapa senjata, bilik ni ada berapa senjata. Dia kalau nak jadi seorang fighter, seorang yang nak jaga satu sayap, satu kawasan, kita kena tahu bilik ni ada berapa kekuatan, berapa orang boleh fight, berapa kereta terbaik, berapa perancang, berapa senjata, berapa ada kat dia, apa yang ada kat dia, kita kena tahu. Kan? Banyak mana barang makanan dia, hak ni budak penting, macam mana dia beli upah orang, kita kena tahu. Sebab tu token ni dia boleh ambil alih satu sayap. Satu sayap. Dulu kalau banduan-banduan luar, contohnya banduan-banduan Iran, banduan-banduan Nigeria, mereka ni pun fighter-fighter juga. Banduan-banduan daripada Indonesia, mereka masuk. Saya nak cakap, terang bukan saya nak up-upkan orang Melayu kita, tapi orang Melayu kita ada sejenis. Dia kalau Iran ke apa ke, dia tak bagi apa perang. Saya tak bagi apa. Saya pernah tengok satu sejarah, one by one. Banyak orang cakap, orang Melayu ni ramai-ramai dah. Saya pernah tengok satu orang tua di penjara Penang. Penjara Penang ni 2005, tahun 2000 ni memang hardcore. Kes gila-gila apa. Kes tembak polis sampai lumpur pun ada. Samun ni apa. Saya pernah tengok satu orang tua. Tapi saya tak payah sebut nama dia arwah lah kalau tak salah saya. Kan. Dia ni saya tengok dia fight dengan Negro. Negro tu lagi tinggi daripada dia. Pasal beratok ambil makanan. Dekat penjara Penang dulu kita makan cedok dekat Sihol. Saya duduk belakang lah. Dia ni memang sengah, orang semayang. Orang tua, rambut perban. Tapi dia badan dia steady tuan-tuan, tinggi.
Bergaduh-gaduh tu, negro tu kata apa tak ada. Saya ingat dia pun masuk ayak. Kan dia bagi siku ni. Dia bagi siku. Dia kata, betik siku ni sampai ni pak jatuh. Betul saya tengok depan mata saya. Itu saya tengok, oh orang dia orang tua-tua, kita jangan sangka mereka tak boleh fight, tapi mereka ilmu banyak. Saya tengok negro tu kena, negro tu dia bagi betul macam ni, betul kena ni. Sedar, perpam, dengar macam apa? Dengar macam batu yang simen berat tu dia tempuk atas simen. Pam, dengar macam tu lah. Saya tak tahu lah tengok orang negro tu pecah ke apa, tapi padu dia bagi. Dia tarik, saya tak tahu bila masa dia tap tangan dia laju. Dia sebelah kiri saya nampak dia tahan, yang ni defend, yang ni attack. Memang tu saya kata, saya rasa tu bawah siku 12 lah. Bawah siku 12 ni memang ilmu pertahanan diri daripada Penang. Tak salah saya ni asal Penang lah. Dia siku 12 ni dia close range. Close range ni pertarungan jarak dekat. Tapi dia kena cepat, sebab kalau tak cepat dia tak dapat sampai. Tapi kalau kena siku padu. Siku ni di antara tulang yang paling kau, siku dan lutut. Jadi saya nampak depan mata saya. Itulah pertama kali saya diperkenalkan dengan ilmu pertahanan diri siku 12. Puh, kena, perpang, kena. Dia tu tak ada nampak. Dia tu puh, jatuh. Macam tu, jatuh kepala dulu. Saya kata padu kan. Saya tanya orang tua ni dia kata dia bukan ada amal-amal apa pun, dia betul-betul ini adalah ilmu kekuatan dia ajak kan. Macam tu. Banyak saya tengok ada orang sparring, satu budak ni di pokok senar dia ni budak kecil lah, depa ni dia beradik, depa ni naik ring ni banyak kali lah. Depa ni steady, kecil tapi boleh fight. Jangan kita anggap orang besar boleh fight. Tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang kecil ni saya tengok dia fight, depa fight orang. Satu orang ni lebih kurang besar saya, tapi memang orang yang main tinju. Orang main tinju tangan dia pun dia jab dia laju. Tapi budak ni dia lompat macam musang. Dia lompat. Dia rapat, dia ducking, dia blocking. Itu je. Tak sampai saya ingat, tak sampai 2 minit penat lagi. Haknya tadi bila kawan ni penat dia attack dia jab sikit dah. Dia jab pam. Hak yang kena tadi badan besar tadi dia akan marah. Bila marah dia tak boleh fight tuan. Tipu, Matt tunjuk kat saya orang yang marah dia boleh fight. Tipu tak boleh. Mike Tyson sekalipun kalau dia marah dia gigit telinga Evander Holyfield, tak boleh. Dia fight ni, orang yang sebaik-baik fighter adalah orang yang dia tenang, dia relax. Sesetengah orang tuan-tuan dikurniakan dengan perasaan sakit itu sedap. Tapi saya tak habang kat tuan-tuan. Bukan semua orang dikurniakan. Setengah orang dia sakit ni sedap, dia seronok, dia kena dia kena okey. Saat aku nak cari balik peluang macam tunggu saat. Tapi kita tidak boleh marah. Apabila kita marah, kita tak boleh fight, tipu, kita akan penat. Kita tak dapat kawal kita punya pergerakan, kita tak dapat kawal kita punya range, kita tak dapat kawal kita punya pencapaian kita. Dia bergaduh ni ataupun ilmu ni yang terbaik, jangan belajar satu, belajar semua. Overall. Tuan-tuan, lagi satu, kita kena ada action. Kalau belajar saja tak ada action, dia akan jadi benda yang kita belajar tapi tak praktikal. Macam sebab tu kalau kita tengok polis apa kan, depa ni tak pandai fight pun tapi depa berani. Depa sebab apa? Depa hari depa tengok orang. Contohnya kawan-kawan saya dalam Pascal kan, banyak yang waktu gelombang biru Najib itu, depa banyak masuk deny polis kan. Depa kata ada action dalam polis ni, live action hari-hari. Sebab dalam tentera ni memang depa ada reward sebagai komando apa, tapi tak ada live action. Sama juga nak jadi orang jahat pun sebenarnya. Kena jadi street boy. Street boy bergaduh dulu bergaduh ikut cara apa ni kan. Lepas tu dia naik satu tahap, kita akan tahu okey macam ni. Sampailah you all tahu dekat mana dia punya kepakaran atau kebolehan. Tetapi juga tak boleh meninggi diri. Kita tidak boleh pandang orang, pandang dengan gaya menungkat langit, sebab kita tak tahu bila kita nak kena kan. Jadi kita kena check lah defend kita, muka, badan, terutamanya tulang rusuk. Tulang rusuk ni saya pernah tengok on fight. Sekali dia kawan ni tak ada block rusuk ni. Kena tulang rusuk ni nak semayang tak boleh. Dia nak sujud dia tak boleh. Dia nak bangun daripada tidur, nak bangun pada sebab tulang rusuk ni dia macam himpit dia punya jantung. Jadi bergaduh ni adalah satu benda yang bahaya tuan-tuan. Bahaya tuan, jangan ni. Kalau orang yang kuat-kuat pun depa pun tak bergaduh dalam macam ni. Semua lebih kepada nak kawal ni, hang ada sikit aku tumpang sikit. Bergaduh ni banyak benda yang tak best. Nanti kawan dapat Maggi,
kita nak pinjam Maggi pun payah sebab pinjam ni perkara biasa. Pinjam dulu 5, pinjam 10, nanti kita jumpa kita akan bayar balik. Sistem pinjam ni dan sampai dalam penjara pun dia ada. Lepas tu ada juga ni nak cerita, ada juga warder-warder dengan tuan-tuan yang boleh fight. Ada juga. Selalu saya pernah lah sekali dekat bilik bilik saya kena tutup bilik. Okey, orang-orang yang bergaduh ni nanti dia akan hantar pihak asingan ataupun tutup bilik. Nanti kita akan sampai bab tu. Saya besar sekali nak turun ke blok balik, kita akan scan. Saya adalah budak dia ni muda lagi kan. Dia budak warder, dia main bola. Dia ni saya pernah lah time tu saya pun serabut, saya pernah ajak dah. Kata apa ni? Kalau kita ajak macam mana one by one apa ni? Dia kata boleh kata. Kita tahu kat mana dia kata. Bila fight depa akan buka uniform. Ada saya pernah tengok. Tapi sebenarnya tak boleh. Tapi ada juga warder-warder yang mana tuan, yang bersukan. Depa main sepatutnya tak boleh lah. Tapi dalam penjara siapa tahu kan. Dia yang incah dia tuan. Dia tengok dia buka baju, dia sparring. Sparring dengan banduan, sparring. Perpam, sini apa, angkat kaki blok, pam. Okey, dia apa okey, dia pun sepak tinggi, sini apa okey, blok, pam. Dia memang bersukan pun ada juga macam tu. Jadi fight ni benda yang perkara biasa. Cuma fight ni kalau boleh jangan berdendam. Bila berdendam dia akan berlerai, berpanjangan. Ada juga orang kat dalam ni kita tahu dia ni indah khabar dari rupa. Indah khabar dari rupa pasal kita jumpa juga satu manusia ni. Tapi tak apalah, kita layan lah. Dia kata semua hidup dia fight dalam. Dia ni memang kena hukuman lama lah kan. Dia ni kalau tengok daripada segi penampilan dia memang orang takut. Memang orang gerun. Tetapi ada juga. Sebab apa? Sebab lengan dia besar. Penumbuk dia besar. Tapi bila dia tumbuk pula, dia pandai. Bila macam dia tumbuk biasa kan, dia lekat. Bila ni dia tumbuk dekat dada kita ni, perpam bunyi tu sedap. Tapi dia tak boleh fight tuan-tuan. Dia pernah cerita dekat Kajang, dia sekali kalah dengan satu orang negro lah, apalah, semua fight dia menang. Tapi bila jadinya sesuatu urusan kan, kita nak kena tibai ramai orang bawa. Orang main tutup pintu, main bawa senjata, duduk belakang kita apa dah. Tapi benda tu benda biasa, Kena adab, kita kena adab tuan-tuan. Jadi fight dalam penjara ni orang kata benda yang biasa. Kalau warder ni kadang-kadang apa nak kelih, dia tutup pintu dulu gedegang. Habis dah kelih. Ada mati tak? Ada mati tak? Pasal ada mati dia nak buat surat. Dia dah biasa dah tuan-tuan. Benda nak larang dia sorang. Nak kena berkelahi kan. Tapi berkelahi yang paling teruk adalah berkelahi ramai-ramai. Bila berkelahi ramai-ramai ni dia jadi rusuhan. Bila jadi rusuhan ni dia akan bawa keluar semua senjata yang dia ada. Kita sebab apa kita tak dapat tahu kepada dunia luar, sebab pihak penjara dia tak akan cerita. Kalau sebelah-sebelah Brazil sana, dia lebih kurang sama juga. Ada juga geng yang bergaduh kat luar, dia masuk ke dalam. Saya tak payah cerita lah macam mana dia dapat tahu. Kadang-kadang order daripada orang luar. Okey, ni budak ni baru masuk, dia ada ni barang kita ada apa tak payah. Okey, masuk, dia turun blok. Depa akan tok tuan-tuan. Depa akan tok daripada kuarantin ni atok sampai okey, bagi dia masuk blok B ni. Sini orang siap tunggu dah. Kawan tu masuk tak ada 3 hari, masuk kena tikam. Orang yang tikam ni dia mungkin dia dapat upah. Untuk kes-kes job-job besar mungkin dapat lebih. Boleh bayar dia punya utilities kat luar ke, boleh sara anak isteri dia kat luar. Kita tak tahu, orang terdesak dalam penjara ni. Baik, cerita dalam bergaduh ni banyak lagi. Kita stop dekat sini dulu. Okey. Nanti kita upload lagi video. Harap-harap jadi teladan. Dan saya harap saya tidak meninggi diri. Ataupun macam nak abang kata squad tak ada. Saya pun, orang biasa saya pun tak pandai fight. Tak pandai apa. Tapi kalau orang main dia pun kita terpaksa beli. Bukan abang kata saya pandai apa tak. Cuma ini adalah benda realiti yang berlaku dalam penjara. Jadi orang pun tanya kan, apa nak tahu macam mana fight dalam penjara macam tu. Pakai rok pendek, pakai singlet. Kadang-kadang berdarah penuh. Singlet berdarah kena seluar, dia akan jadi rembuk. Tu baik. Nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum.